Hai, saya datang untuk temu duga. Awak buat hai, saya datang untuk temu duga. Inilah pelakon terkenal si Jing Chen. Awak sangat berkredit dengan sulikan ringan. Bau ini juga kegemaran saya. Five Wistang Tradanau, bukankah nenek yang suruh awak datang? Oh, tak, awak memang silap faham. Alamak. Kalau peminat perempuan si Jing Chen tahu saya tidur dengan idol mereka, saya pasti binasa. Dibandingkan bintang besar si Jing Chen, adik kembarnya si Jingan adalah ketua keluarga si. Selagi Sena boleh istiwa keinginannya, saya akan jadi suri rumah keluarga si pada masa depan. Tuan si. Mari berdua tunggu di sini baik-baik. Lepas Umi selesaikan temu duga. Umi bawa kamu dengan kakak makan besar nanti, boleh? Umi, jangan risau. Pipi tak akan lari kemana. Umi, cepatlah. Jadi, anak baik-baik. Abang, Umi susah sangat. Patutlah kita bagi tahu dia kita dah ada $1 bilion? Supaya dia tak perlu cari duit nak jaga kita. Gadis bukan hanya perlu ada duit, tapi juga kasih sayang. Abang, ini ke ayah. Kenapa muka abang sama sangat? Jom kita cari dia. Selamat datang ke jamuan keluarga. Si sulung legenda perniagaan. Si tengah sekarang bintang serba boleh filem, TV dan muzik. Nenek ni bertuah sangat. Ada sepasang cucu kembar macam ni. Apa guna berjaya dalam kerjaya? Dua-dua dah tua, tapi masih tak bagi aku anak atau cucu. Nenek saya baru 8 tahun. Tuan sulung dan tuan tengah ni nak dapatkan anak senang saja. Perempuan yang nak beranak dengan mereka boleh beratur sampai Perancis. Karena dulu saya guna cara ekstrim untuk mereka, tapi tetap tak dapat cucu. Sekarang ini lagi mustahil. Hey. Ayah. Hei budak, kau boleh makan apa saja, tapi jangan cakap karut. Siapa ayah kau? Awak lah. Kenapa ada budak datang sini? Kenapa Encik si ada anak? Keluar dari sini. Ini cicit saya. Nenek, saya tahu nak cicit, tapi tak boleh nampak budak serta-merta tuntut jadi cicit. Apa kau merepek ni? Tengok muka kecil ni. Persis muka kau waktu kecil. Nenek, apa nenek buat ni? Hahaha, sayang. Boleh bagi sikit rambut pada Atuk? Boleh. Nenek ambil ni. Ya. Seseorang pergi buat ujian bapa kan sekarang? Ya. Puan, laporan ujian DNA dah keluar. Ya Tuhan, lindungilah kami. Akan ada yang meneruskan warisan keluarga kita. Aduh, ini memang anakku. Tahniah kepada nenek kerana impiannya tercapai. Tahniah kepada tuan muda kedua kerana dikurniakan anak. Patutlah. Rupa tuan muda ini mirip tuan muda kedua. Dia ada gaya selebriti. Sayang bagi tahu nenek siapa nama ibu kamu. Dia penyelamat keluarga si kita. Nama ibu saya ialah Shalin. Saya akan hubungi ibu. Shalin. Mungkinkah wanita yang tidur dengan saya lalu melarikan diri? Abang, tolong. Ayah dan nenek nak jumpa ibu. Suruh awak memerhati dulu. Kenapa terus dedahkan diri? Saya rasa mereka baik. Tapi sejak kecil ibu kata ayah sudah mati.
Mungkinkah ibu langsung tak suka ayah? Kita harus buat apa? Nderma dah tahu nama ibu. Awak jadi perisik di sana. Jangan khianat kami. Saya bagi tahu ibu. Sentiasa berhubung. Baiklah, abang. Cik Syah, awak diterima bekerja. Jangan lupa mula kerja tepat masa esok. Terima kasih, Tuan Lee. Si Jing Chen? Alamak, kenapa nasib aku sebegini malang? Aku jumpa dia. Nafas wanita ini. Kenapa aku rasa macam pernah nampak sebelum ini? Maaf, tadi aku tak nampak awak. Aku tak tolak dia pada mulanya. Kau ni datang dari mana, Sundal? Tak tahu ke peraturan pertama syarikat kekal 5 meter dari Abang Jing Han? Abang Jing Han. Dia bukan si Jing Chen. Aku tahu si Jing Han presiden kumpulan si. Tapi kenapa rupanya sama si Jing Chen? Jadi orang yang aku tidur bersama tahun itu adik-beradik ke yang kakak atau adik? Jangan panggil dia Abang Jing Han. Jo, ini syarikat. Bukan pasar. Encik Lee, siapa dia? Encik Si, Cik Jiang, ini pereka baru Jabatan Rekaan. Xialing. Oh, rupanya kau yang baru. Kau telah nampak kecundang. Lagi nak menggoda Jing Han? Mata mana kau nampak aku goda dia? Kau ni macam anjing suka kacau orang. Berani kau marah aku? Aku tunang Jing Han. Tadi aku tak nak layan kau. Ketagih jadi pembuli. Abang Jing Han. Cik Syah, kita pernah jumpa di mana-mana sebelum ini? Dia ada kesan terhadap aku. Jadi si Jing Han yang malam itu. Aku tak pernah jumpa dan kenal awak. Aku memang tak kenal awak. Encik Si, patutkah Cik Syah tinggal? Tak perlu. Selera presiden awak hanya layak dapat tunang macam ni. Saya rasa kemampuan dia urus syarikat hanyalah biasa-biasa saja. Easy baris saya entah. Ayah sebenar bayi itu ialah si Jing Han. Tak, walaupun kumpulan si ada masa depan, aku tak boleh terima. Kalau satu hari dia tahu aku melahirkan anak dia secara senyap, dia akan berebut hak penjagaan. Sebagai perempuan lemah, mana aku boleh lawan keluarga si? Hello? Ibu Dandan ditahan oleh ayah. Dia nak ke tempat ibu. Ibu. Dandan. Ya Tuhan, dua beradik tu memang rupa sama. Ya Tuhan, siapa yang aku tidur bersama? Cik Sia kan? Terima kasih beri keluarga si kami bayi comel yang sangat baik. Kau tidur dengan aku lalu lari. Lahirkan anak aku. Berani sangat kau. Kes ni dah selesai. Ayah sebenar anak-anak ialah si Jing Chen. Dia pasti nak ambil anak itu. Diam. Cik Syah boleh jumpa sekarang. Pergi daftar kahwin dengan Jing Chen. Tidak, aku takkan kawini perempuan yang tidur dengan aku lalu lari. Dia tak bertanggungjawab. Pemenang Oscar tu cuma hiasan tak berguna. Aku pun tak suka engkau. Nasib baik anak-anak mewarisi kepintaran aku. Ibu memang tak suka ayah. Alamak, ayah memang tak ada rezeki. Saya dah janji sesiapa yang lahirkan cucu saya akan jadi isteri keluarga si masa depan. Cik Sia, cucu saya memang agak naif tapi boleh diajar jadi berguna. Wak dan anak ibu saya balik. Nini akan jaga awak berdua. Wah, nenek ni terima kasih atas budi baik tapi saya bukan ibu kandung Dandan sebenarnya. Nasib baik. Aku tak ada perasaan dengan kau. Siapa ibu kandung Dandan sebenarnya? Alah, di sini kau pun tak tahu. Saya ambil dia aja. Dulu saya budak pengemis. Ibu saya cantik dan baik hati. Dia bawa saya pulang. Nampaknya ibu kandung Dandan bukan perempuan yang bertanggungjawab. Kalau macam tu, awaklah ibu angkat Dandan. Patutlah awak kahwin dengan Jing Chen.
Orang kaya memang toleran sangat. Nenek ni, walaupun saya sayang Dandan dan nak jadi ibunya selamanya, tapi maafkan saya dah berkahwin. Oh, maafkan saya terburu-buru. Ini 10 juta, tak seberapa. Ini hadiah untuk jaga cucu saya. Baiklah, tak nak ganggu reunion keluarga. Dandan, jangan buat hal. Ibu akan rindu. Jangan risau, Ibu. Dia perempuan tamak. Nasib baik anak saya bukan anak kandungnya. Ibu, saya tak pentingkan duit. Dia cuma tak suka ayah. Budak ni, Ibu, maafkan saya. Saya kehilangan abang kedua. Ini bukan salah awak. Ibu yang tak jaga Dandan dengan baik. Wikin mana dapat sedikit toas. Kalau jumpa Dandan nanti di depan orang lain, pura-pura tak kenal dia. Dengar tak? Kenapa ayah superstar? Bukankah dia kaya? Abang kedua kata neneknya baik sangat padanya. Kenapa tak boleh saling mengenal? Hei, int kawin ki apa yang tuak syam biar belum senti benar. Kian awak memang kacak dan dia sangat kaya. Tapi dia mungkin bukan ayah yang baik. Apa kalau dia nak pisahkan kita? Tak, saya nak ibu. Saya boleh hidup tanpa ayah. Saya akan lindungi ibu dan abang kakak. Bagi kita kena berdikari. Tanpa ayah, kita masih boleh hidup baik. Okey, ibu pergi masak untuk awak. Boleh main dulu. Golongan kaya menekankan keserasian. Nenek awak dulu dibunuh oleh orang kaya itu. Ibu tak boleh letak awak dalam bahaya. Bila ada peluang, nanti ibu ambil Dandan balik. Keluarga kena bersama. Mari kita curi Dandan balik. Berdasarkan lokasi, saya dah tahu rumah ayah di mana. Saya ada ubat. Bila sampai rumah ayah, saya akan masak untuk mereka. Letak ubat dalam makanan. Saya akan potong di hujung. Saya tumbuk semua kalau ubat tak jadi. Setuju. Jing Chen, kamu patut kurangkan kerja pada masa hadapan. Lebihkan masa dengan anak-anak. sudah ramai yang temani dia. Kau dah beri dia makanan dan pakaian terbaik. Semua yang terhebat. Apa lagi boleh saya buat? Nak buat saya marah? Tunggu saja. Nenek. Cakap sahaja, kenapa pukul saya nah? Jangan marah. Main nak kidas untuk kerja. Ayah ni memang tak boleh diharap. Nasib baik saya tak khianat emak dan abang kakak. Walaupun dia tak boleh diharap, tak mengapa asal dia kaya. Guna duit ayah tak berguna ni untuk bantu emak dan abang kakak saya. Boleh tahan juga. Jangan marah. Ayah kamu tak biasa lagi jadi bapa. Nenek saya tak marah. Berhati-hati. Kamu sakit ke? Ayah, tukar baju dia. Kenapa dia begitu lembut? Ayah, saya sakit. Rupa-rupanya Jin Chen kenal dia hari ini. Budak, saya bapa saudara kamu. Abang sulung ayah kamu. Pakcik, boleh peluk saya? Nak main dengan saya? Sudah tentu. Pertalian darah memang menakjubkan. Saya rasa ada hubungan darah dengan anak Jing Chen. Nenek, Ibu angkat Dandan seorang gadis yang baik. Malangnya dia sudah berkahwin. Hairanlah. Jing Chen tak bernasib baik. dia berjaya besarkan Dandan dengan baik. Dia ibu angkat yang terbaik. Keluarga si tak boleh layan dia tak adil. Saya pun dah beri dia wang penghargaan. Kalau dia perlukan bantuan nanti, kamu berdua jangan hanya berdiri memerhati. Faham, Nini? Kalau tak buat ujian DNA, sangka mereka bapa dan anak kandung. Wanita malam itu sangat harum dan manis. Kenapa rasa jijik bila terjumpa Zhang Yushan? Apa pun syaratnya, kita kena kekal pegang Shalin.
Cik Syah akhirnya jumpa awak. Encik Lee, Si grup ingin lantik awak sebagai ketua pereka, jabatan reka bentuk. Encik Lee, saya tak layak. Tiba-tiba buat begini, saya rasa terkejut. Semalam pihak pengurusan sudah lihat karya awak dan sangat menghargainya. Jadi hari ini suruh saya kekalkan awak. Si Jinghan Pakcik Dandan. Kalau masuk si grup, boleh banyak peluang jumpa Dandan. Cik Syah, ketua pereka si grup gaji tahunan mencecah 7 angka. Saya ambil kerja ini bukan kerana gaji. Saya terima tawaran ini sebenarnya saya sangat hargai perkembangan syarikat ini. Ya. Si Jinghan tak pernah peduli pengambilan pekerja. Tapi dia tetap ambil perempuan sial ini. 6 tahun, sangka aku dia tidur denganku, dia akan bertanggung jawab padaku. Cuma ambil aku masuk syarikat. Tapi tak pernah sebut nak kahwin. Tak boleh biar perempuan lain rebut dia. Siapkan sebelum tengah hari bagi kad aku. Cik Jiang, saya datang kerja bukan jadi hamba orang. Ketua mereka memang hebat. Saya naik presiden syarikat ini. Tak boleh kawal kau pun? Saya bukan budak baru. Dan bukan orang mudah dibuli. Jangan gunakan sikap buli di tempat kerja padaku. Kau. Saya tunang CEO. Suruh buat, kena buat. Tunang CEO hebat sangat ke? Kau bukan bos saya. Apa? Nak ambil alih kuasa ke? I am stuck on making. Beri amaran. Buat kerja kau baik-baik. Jangan fikir orang yang tak patut. Takut sangat aku rebut tunang kau? Ikat saja di pinggang. Gelang ini. Bukan ke satu-satunya peninggalan emak. Lepas keluar bilik si Jin Chen, sangka gelang ini dah hilang. Tapi rupanya ada kat Jiang Yushan. Ini gelang aku. Kenapa ada kat kau? Apa kau cakap? Gelang ini milik dia. Perempuan itu memang dia. Gelang apa? Tanya apa? Gelang saya tinggalkan di bilik si Jin Chen. Dia beri pada bakal kakak iparnya, Jiang Yushan. Gosip keluarga yang sungguh berlebihan. Saya buta mata hati. Saya tersilap anggap gelang timbalan Presiden Jiang sebagai milik saya. Jika rasa berterus terang, si Jing Chen pasti akan tahu. Biarlah Jiang Yushan buat sesuka hati. Tadi saya harap gelang itu milik Shalin. Abang Jinghan, saya cuma nak beri kerja pada dia. Dia sampai sanggup nak pukul saya. Kau ni kira-kira jenis apa? Kira-kira engkau sangatlah. Kerja di Kementerian Perdagangan, biar mereka bentuk buat. Saya setimbalan Presiden Syarikat. Ada apa salahnya buat kerja? Baik. Striker ini semua jabatan usulian. Jangan masuk keluar lagi. Keluar. Jumpa saya di pejabat. Baik, Presidensi. Jika segelang itu milik Xialing, bermakna perempuan yang bersama si Jinghan dulu ialah Xialing. Pas tahun ke-9 awak dengan Eric. Dia mentor saya juga kawan saya. Dia sebut pasal awak pagi tadi. Kalau saya tak tawarkan gaji tinggi, tak dapatlah saya terangkan pada dia. Kenapa semalam tak bagi tahu? Kamu saling kenal. Saya yakin dengan kemampuan diri, saya percaya bisa IG 120%. Rupa-rupa vision, si lebih boleh harap daripada hubungan. Pujian orang lain memualkan, tapi pujian dia agak menyenangkan. Cik Syah, kita memang belum pernah jumpa. Cik Syah, kita memang tak pernah jumpa sebelumnya? Tak pernah. Saya pernah lihat Cik dalam berita kewangan. Orang hebat dan berkuasa macam Cik memang tak boleh dilupakan. Manakala saya ni orang biasa, tak perlu dikenang. Tidak hairanlah tuan rasa saya biasa. Saya dengar dari Eric, Cik ibu tunggal. Ada masalah.
Cik dan anak baru pulang ke China. Sekarang pun cuti sekolah. Kalau Cik tak kesah, bawa anak ke syarikat main. Saya dah twin saudara. Yang boleh temankan dia. Tentu tak ada masalah. NC, Tuan memang bos paling bijak. Jadi anak-anak boleh berkenalan. Saya pun boleh bawa dandan. Dandan pindah 50 juta ke saya. Dia rompa orang kaya bagi bantu miskin. Mama, ini hadiah dari Pak Cik dan Nenek. Mama boleh guna sesuka hati. Nak baik dan berbahaya sungguh. Walaupun ayah tak boleh harap, tapi dia bodoh dan kaya. Nanti saya guna duit ayah jaga Mama. Oh ya, keluarga si layan kamu macam mana? Mereka baik sangat. Mereka sediakan ramai orang teman main saya. Baguslah, jumpa lagi. Rupanya dia ada anak lelaki. Mungkinkah anak rahsia dengan si Jinghan? Apa yang kau buat? Kembalikan barang saya. Kau gila ke? Mana mungkin barang kau ada dengan aku? Kau yakin nak bincang depan orang ramai pasal barang aku ada di tempat kau? Ikut aku. Mana gelang aku? Gelang apa? Aku tak tahu. Baik, kalau kau nak main, jom jumpa si Jinghan sama-sama. Berhenti. Aku cuma bergurau. Aku tak minat dengan si Jinghan. Selagi kau tak ganggu aku, kita berdua nanti jadi orang asing. Kembalikan gelang itu. Aku akan lupakan perbuatan kotor kau. Aku pura-pura tak tahu je. Kau tak nak jadi isteri CEO? Kata aku kau ada kepala di leher supaya kau nampak lebih tinggi. Kau tak pernah fikir, kenapa si Jin Chen ada gelang aku? Si Jin? Apa kaitannya dengan si Jin Chen? Kau ingat semua orang macam kau tak ada batasan. Dengan dua adik-beradik main belakang-belakang. Bagi sini. Mak, duit ni ayah, Pak Cik dan Nenek yang bagi. Mak boleh belanja je. Jadi Xialing ingat si Jin Chen yang tidur dengan dia. Let Dama cerita baik dan berita buruk. Nak dengar yang mana dulu? Orang dewasa buat pilihan. Nak dua-dua. Berita baiknya esok kita boleh jumpa Dandan. Ada berita buruknya? Untuk keselamatan, esok saya boleh bawa seorang saja. Hey. Jangan kecewa. Ini sistem giliran. Saya boleh tahu apa yang Nurul buat. Roro Glojo makan daging dan ada alergi. Syarikat Mama banyak sangat makanan. Tertelan makanan terlarang. Muka awak akan bengkak macam babi. Saya tak buka mulut. Awak terlalu kuat. Anak-anak di syarikat pasti bully awak teruk. Kalau gaduh dengan orang, ini akan ganggu kerja Mama. Jangan risau. Kali ini saya pergi tinjau situasi dulu. Lain kali giliran awak. Terima kasih, Kak. Dua budak bodoh ni. Diorang kira duit lepas dijual oleh kakak sendiri. Show nanti, jaga keselamatan baik-baik. Jangan lari-lari. Jangan dedah hubungan awak dengan Dandan. Faham? Mari sini. Wah, pakcik saya handsome ni. Lebih baik kalau dia ayah kita. Choso. Mama dulu masuk bilik salah ke? Tak pilih yang kacak. Tapi pilih si tak bertanggungjawab. Shusho, awak cakap apa ni? Hello, Encik Si. Ni anak perempuan Shalin. Kira bersembrizan harus dan kaya perlahan-lahan. Saya nak berikan dia benda terbaik di dunia. Hello, Pak Cik. Awak panggil saya apa? Ibu kata dia panggil awak Pak Cik. Saya tak nak panggil begitu. Takkan panggil awak ayah? Encik Si, budak ni tak bersalah. Janganlah marah. Budak ni saya terlalu manjakan dia. Oh, anak PDP perlu dimanjakan. Jom kita main. Jaga adik kamu. Pak Cik, saya kakak dia.
Patut panggil saya kakak. Cepat panggil kakak. Sekarang masih nak ambil kesempatan. Lelaki kena bertimbang rasa dengan perempuan. Janganlah berkira sangat dengan perempuan. Awak tahu tak? Pergi main. Terima kasih, Encik Si, untuk pekerja yang ada anak dengan berikan faedah ini. Saya yang patut ucap terima kasih. Terima kasih bawa anak datang sini temankan anak saudara saya. Tak mengapa manusia berbeza-beza. Kembar ni sangat berlainan. Si Jing Chen tu bodoh. Kalau dia separuh baik si Jing Han, saya tak akan benarkan anak sangkal ayah. Itu. Boleh tanya siapa bapa budak ni? Dia dah mati. Bagi saya cakap, dia tu si tak guna. Suka main perempuan, suka berpelesiran. Jadi saya kenapa dengan Noah? Maafkan saya. Alamak. Kembar ni ada hubungan kuat. Saya marah si Jing Chen. Si Jing Han pula marah sangat. Ini untuk Siamai. Atas arahan Encik Si, beliau suruh sediakan untuk budak-budak. Untuk budak-budak? Ya, Encik Si nak anak saudaranya gembira. Dalam pejabat CEO, beliau sediakan ruang kanak-kanak. Pekerja yang ada anak bolehlah bawa anak mereka main. Nanti pasti bising. Jing Han paling takut bising. Semua takut anak akan ganggu Encik Si. Jadi tak ada yang berani bawa anak ke sini. Oh, ada pekerja baru Shalin bawa anak perempuan ke sini. Umur sama dengan anak tuan muda. Shalin dah ada anak? Alamak. Dulu dia bukan lahirkan kembar untuk si Jing Han. Berapapun anak dia ada, hari ini masa terbaik nak sahkan siapa bapa sebenar. Mari sini. Ibu pesan khas kek strawberry untuk awak. Boleh makan, jangan risau. Terima kasih, Ibu. Sama-sama ni buat. Dia tak nak kirim. Pergi makan di sebelah sana. Kek yang Ibu pilih sedapnya. Kenapa tak makan? Jaga kebersihan. Saya nak cuci tangan dulu. Nanti saya makan. Si Jing Han dan si Jing Chen, walaupun mereka kembar, tapi hanya si Jing Han ada alahan kepada mangga. Asalkan si celaka kecil ni alahan kepada mangga, nanti jadi menarik. Bos. Budak-budak nak ucap terima kasih dan kongsi minum petang dengan bos. Letak. Hidup ni ada pahit sikit. Kita perlukan manis-manis. Tak boleh hampa hati budak-budak. NC makanlah sikit. Mungkin boleh bagi idea. Kenapa senyuman dia? Boleh hilangkan kerunsingan saya tadi. Saya Allah. Tak boleh makan banyak buah. Adakah anak kembar semua Allah? Kembar berganda? Siapa lagi? Allah tak. Saya cuma tertanya pasal kelahiran berganda. Jadi adik-beradik bos macam bos pun Allah juga ke? Tak semua. Dia sihat. Tak pernah Allah. Si Jing Chen tak Allah. Allahan budak ni diwarisi dari pacik. NC ada hal tak dijangka. Cikgu muda sakit perut. Mama, nak mama. Tak nampak ke cikgu muda tak benarkan sesiapa dekat? Kamu buat apa kat sini? Dan cakap mana tak sikit. Pergi. Jangan takut. Mama ada sini. Mama tak selesa. Mama. Ibu. Lama betul tak jumpa. Dia tak selesa. Panggil aku ibu, ada apa? Saya tak sihat. Nanti akan baik. Tuan kecil sangat percaya Shalin. Biasanya Anne. Si pun tak boleh sentuh dia. Tapi sekarang dia benarkan Shalin periksa dia. Tak sangka Shalin risau sangat pasal dandan. Alahan mangga? Memang kalahan rupanya. Macam mana awak tahu alahan mangga?
Sebab saya pernah nampak sebelum ni, orang yang ada alahan mangga. Persis macam ni. Chen Jin, pergi semak apa dan makan tadi. I will one wait it. Ibu, ubat anti alergi. Mari. Ambil. Ibu, kakak, saya tak sakit. Jangan risau. Kalau saya tak tahu dandan anak keluarga Si, saya sangka dua budak ni anak Chia Ling. Shosho, kenapa awak bawa ubat anti-alergi? Adik lelaki saya suka makan selalu kena alahan. Jadi saya sentiasa bawa. Chia Ling ada anak di rumah. And Si, sebab alahan dah ditemui. Pakcik, ada mangga dalam ni. Kek strawberry, kenapa ada mangga dalam kek? Saya dah jelas cakap jangan letak apa-apa. Pergi siasat. Si Jinghan tidak pernah ada alahan apapun, tapi si kecil ini mewarisi konstitusi tubuhku. Tak boleh makan makanan kegemaran. Tak boleh sentuh apa yang disukai. Kasihannya, nasibnya malang sungguh. Biar Jin Chen temankan anak ini. Tak nak, saya nak bersama mama saja. Panggil makcik. Ayah ini teruk sangat. Dia tak layak dapatkan mama. Tolak dia. Jadilah makcik, bukan ibu. Kebaikan kekal dalam keluarga. Pakcik, bila kahwin dengan makcik, kita tetap satu keluarga. Jangan cakap mengarut. Cik Jiang, ni laporan ujian DNA dan alahan. Dina Jinghan sepadan dengan budak-budak itu. Mereka berdua juga adalah mangga. Walaupun kembar seiras, DNA persaudaraan sama. Tapi si Jing Chen tiada alahan langsung. Jadi, dua anak haram itu anak si Jinghan. Kau dan anak haram tu, matilah semua. Perempuan jahat ini nak pukul kepala anjing ni. Berani dia lukakan adik-beradik aku. Kau cari maut. Baik dia ambil ubat tepat pada masanya. Like dan simptom sudah berkurangan. Tidak, Markas Kesihatan Mak dan Shushu. Saya akan gandakan bonus awak bulan ini. Ini cara saya ucapkan terima kasih. Izma Kung dipotong daripada dividen si Jing Chen. Pakcik memang hebat. Kalau saya tak terima, nampak macam kami kurang hormatkan si Jing Chen. Ya. And Si, penggodam serang sistem syarikat, tapi mereka juga bantu kami kesan siapa ubah Swaike itu. Dia hantar bukti kepada semua staf dalaman. Sekarang semua orang di syarikat dah tahu. Ini tak nampak siapa-napa. Bukan saya. Tak payah. Rajinnya awak. Dadai ucap terima kasih. Jiang Yushan. Wak yang provokasi saya dulu. Jadi jangan salahkan saya kurang ajar. Bawa Jiang Yushan ke bilik mesyuarat tunggu prosesan. Baik. Pakcik, muka pucat sangat. Tak sihat ke? Azaz tentu kipai store. Kepala saya sakit. Masalah lama, jangan risau. Hei Shosho, turun sini. Ya, boleh urut. Tangan saya boleh hilang sakit kepala. Pakcik, biar saya urutkan. Biar dia cuba. Tapi dia... Bila saya jumpa Shosho, saya rasa nak dekat dengannya dan memanjakannya. Kalaulah dia anak saya, bagusnya. Pakcik jadi ayah, bergantung pada awak. Baiklah. Makcik, saya ada nak tanya. Saya pergi urus Jiang Yushan dulu. Pakcik, tak sakit pun. Dah tak sakit langsung. Dr. Ajaib Soso. Bagaimana kau bakal lakukannya? Ini rahsia. Pejam mata dan tidur sahaja. Berbandung tak boleh tidur, lebih sakit kecewakan si kecil. Lupakan, ikut saja permainannya. Akhirnya tertidur. Tuh pakcik tidur nyenyak. Sayang, emak ada urusan. Tunggu emak di luar sebentar. Abang, emak sedang hadapi perempuan gila di bilik mesyuarat. Boleh matikan monitor dalam tu.
Jangan risau, biar mak berseronok. Shaling. Shaling, sial betul engkau. Berani kau pukul aku? Bunuh dia, bunuh dia. Bukankah saya dah cakap? Jangan main-main dengan saya. Kau yang kata tak nak jadi isteri CEO, tapi sekarang dekati si Jinghan pula. Urusan wanita diselesaikan oleh wanita. Tapi jangan sentuh anak itu. Kau akui dia anak kau. Tak takut saya beritahu si Jingchen kau sembunyikan anak perempuannya? Ingatkan kau cuma cantik. Rupa-rupanya ada otak juga. Apa kau merapu ni? Saya sudah buat ujian DNA 2 anak itu. Kalau berani sombong lagi, saya sudah hantar keputusan DNA ke keluarga C. Tak tahu kenapa engkau rahsiakan, tapi saya tahu. Kau tak nak serahkan anak kepada keluarga C. Berani ugut saya dan sentuh anak saya. Jadi? Perempuan jahat. Saya tak akan lepaskan kau. Tekan mereka sana. Saya mau kena saman kau. Cukup, berhenti pukul. Saya salah, tak akan ulangi. Kau ada bahan ugut saya pun nak ada bahan ugut engkau. Kita saling bantu. Jika tak, kedua-dua tak aman. Setuju. Laju sangat. Apa lagi niat kau? Saya lepas geram sahaja. Kita punya. Lain kali kalau berani sentuh anak saya lagi. Atau dedah latar mereka, kita berhabis-habisan. Nampaknya perempuan ni memang bagi si Jinghan anak kembar. Sure. Kenapa bawa ubat alergi? Adik saya ni kuat makan, selalu ada alergi. Jadi saya sentiasa bawa. Tak, mungkin 3 kembar. Mesti beritahu si Jingchen. Selagi dia kawini Shaling, dia dan si Jinghan takkan boleh bersatu. Encik si tuan muda dalam keadaan selamat. Dan timbalan Presiden Jiang, beliau ialah tunang awak. Bagi perkara ini, saya akan lepaskan. Tak. Ish, saya cepul. Tengok. Abang Jinghan, dia pukul saya. Patutlah kena pukul. Tuan kedua sudah tiba, sangat kacak. Tuan kedua, tolong tanda tangan. Mulai senawak tanda untuk saya. Mau pergi mana? Terima kasih. Saya... Awak dan Shou selamatkan Dandan. Yin Chen sebagai bapa Dandan? Apa tu ucap terima kasih sendiri? Tak payah. Cukup dah awak beri. Dan, saya pemalu takut jumpa orang terkenal. Takut jumpa orang terkenal? Comel tak dia ni? Abang, tengok apa tu? Dah jatuh cinta ke? Awak dah jadi bapa. Ada masalah saya proses ni? Siapa tu? Hap Juan Wat Pistri. Anak saya kena pukul. Siapa berani sentuh anak saya? Alamak. Anak, awak okey? Kalau saya betul-betul dalam masalah, awak dah tak sempat menyesal. Hei, tak. Makan apa pun boleh, tapi jangan cakap sembarangan. Kalau nenek awak tahu, dia pasti patahkan kaki saya. Awak tahu tak? Awak ni memang tak boleh harap. Patutlah Emma tak suka awak. Pakcik lebih sesuai dengan Emma. Baik. Saya memang salah sebab lambat. Ini ganti rugi untuk awak. Okey. Untuk kurangkan rasa bersalah awak, saya terima dengan berat hati. Haha. Anak bagi tahu ayah. Siapa yang selamatkan awak? Saya patut ucap terima kasih padanya. Seorang pereka di syarikat. Sekarang dia setiausaha saya. Siapa dia? Saya kenal ke? Siapa nama dia? Dia bakat baru yang pakcik ambil. Dia cantik dan berbakat.
Dia boleh bergantung pada rupa, tapi dia pilih bergantung pada bakat. Betul tak, Pakcik? Ada orang macam ni dalam syarikat, saya pun tak tahu. Tak apa. Dan saya boleh tolong awak. Baiklah. Luangkan lebih masa dengan anak kalau ada masa. Saya dah cuba cari ibu untuk anak ni. Emma, saya tak selesa. Nanti pasti akan baik. Kalau Dandan ada kesukaan dan nak iktiraf seorang, awak nak kahwin ke? Saya rasa tidak kisah. Asalkan Dandan suka. Sesiapa pun tak payah. Tapi awak tahu identiti aku tak boleh didedahkan walaupun aku kahwin. Oh. Bagi aku, perkahwinan adalah belenggu. Asalkan dia sudi berbaik dengan Dandan jaga Dandan, dan Dandan suka dia, nenek puas hati. Asalkan perempuan, aku boleh terima. Saya faham jelas. Khabarnya ada majlis di syarikat awak. Pesta fashion, acara pereka bintang. Kenapa? Awak berminat? Bukankah awak tak minat majlis begini? Dandan, nak ikut tak? Budak-budak pun boleh sertai. Nanti boleh bawa kawan baik bersama. Ya, ayah saya ada ramai kawan. Boleh bawa semua? Baiklah. Boleh bawa berapa pun. Okey? Terima kasih, ayah. Memang anak aku pun mulut manis sangat. Macam ayah lah. Saya nak beritahu abang dan adik-beradik. Abang, bertahun ni abang tak minat Jiang Yushan. Ada sasaran baru? Ini kudas. Cuba, nampaknya belum berjaya lagi. Encik Si cari saya? Saya nak minta tolong. Encik Si beritahu saja. Ikut runding projek dengan saya. Kalau berjaya, bonus double. Jangan risau, Encik Si. Asalkan saya pergi, senang je. Tiada masalah. Yang baik kan, kita terus jadi teman wanita saya. Alamak, saya terburu-buru. Terlalu cepat setuju. Kalau ada apa-apa kesulitan, kalau tak nak pergi, tak apa. Saya cuma jemput mereka biasa. Daniel, Isabella. Ni semua pereka biasa saja. Pilih satu sahaja. Dunia reka bentuk akan gempat dengannya. Tuan Si, jangan risau. Saya sanggup hadapi apa saja cabaran untuk syarikat tanpa ragu. Lagipun, si Jing Chen cuma tahu saya ibu angkat Dandan. Saya tak takut jumpa dia. Pakcik akan pergi ke majlis fashion. Kamu pergilah berseronok. Pergi, asal kita pastikan dia lebih baik dari ayah. Mulai sekarang dialah ayah saya. Muka saya terlalu mirip Dandan, senang nak ketahuan. Kamu pergilah bersuka-suka. Saya akan pantau dari luar. Baiklah, abang. Okey, abang. Nak beritahu ibu ke? Ibu tak suka ayah. Dia takut kita terdedah pada orang luar. Jangan bagi dia risau. Jangan ganggu perasaan dia. Pilih satu. Jadi pembantu Chen, biar saya teman pilih gaun untuk majlis makan malam. Nak beli untuk saya ke? Nak pakai baju ni ke? Nanti orang sangka saya pun tak mampu beli gaun. Mesti tak boleh lah. Terima kasih, Si. Ini ni dia. Saya akan ambil yang kah. Saya nak yang ini. Kau tahu siapa yang utama? Oh, rupa-rupanya orang ni. Bukan ke si ayah tak guna dan madam ini? Xiaoling, kau kutuk siapa? Kau tahu susunan kedudukan? Xiaoling, kau balik negara kau. Xiaoling, mak kau jumpa baju ni. Bagi je dekat dia. Kau boleh pilih yang lain. Bawa perasan. Tak malu ke? Mana kau datang nak berpura jadi ibu aku? Ibu tiri pun tetap ibu. Jangan over lah. Hari ni kau kena lepas baju ni. Saya boleh beri tempat pada orang tua, lemah, sakit. Bagi pengemis, saya bagi semangkuk nasi. Saya cakap miskin sangat ke sampai tak ada baju. Baju pun kau nak ambil? Sayang, tengoklah anak baik kau. Tak hormat orang tua. Tak setia dan derhaka.
Saya tak nak anak tak berpendidikan macam dia. Baguslah. Tampak ni bayar balik budi kau. Mulai sekarang, kita tiada kaitan. Walaupun saya tak berpendidikan, saya lebih baik dari kau yang guna perempuan waktu miskin. Lupa daratan bila dah kaya, tinggal isteri dan anak. Rupa-rupanya madam ganti isteri. Patutlah dia biadab. Pakai baju mahal, tapi masih berbau parfumnya. Dunia semakin teruk. Orang macam ni kena viralkan supaya semua orang elak. Xialing, anak derhaka. Aku pukul kau sampai mati. Tampan sungguh daya kekasih yang hebat. Nampak macam pernah jumpa. Seperti bintang. Awak ini siapa? Sapu cepat. Sentuh sampah boleh kurangkan IQ. Saya ini... Sayang, dia pelakon terbaik, Xi Jingchen. Anak kedua kumpulan Si. Tuan muda kedua, anak saya Syai, artis bawah kumpulan awak. Dia peminat nombor 1 awak. Sekarang syarat masuk dah rendah. Sampah pun boleh masuk. Maaf, NC. Tahan serangan pun tak boleh. Kamu saling kenal? Saya tak rapat dengan mereka. Sekeliling saya orang berani, bijak, cemerlang dan rasional seperti awak. Mana mungkin saya kenal lalat? Maklumkan kepada semua. 2 orang dengan anjing ni dilarang masuk semua kompleks kita. Baik, NC. Saya pengerusi kumpulan Syah. Anak saya bawah kumpulan Si. Kalau sakitkan hati saya, bermakna awak cabar kumpulan Si. Dengar betul-betul. Lepaskan saya. Masih ketawa? Awak ni mudah sangat kena tindas. Tak tahu nak lawan balik. Bukannya awak yang tolong saya? Saya tak kena apa-apa. Ayah yang salah tak jaga awak baik-baik. Lepas ni bila Cik Syah datang ke kompleks, semua baju percuma. Setiap koleksi terkini tiap musim akan dihantar ke Cik Syah dulu. Tak boleh, tak boleh. Saya tak layak dapat ni. Saya cuma ada 1 badan dengan sepasang tangan kaki. Tak mampu pakai banyak baju, tapi terima kasih atas budi. Ini kejam sangat. Maaf saya tolak, boleh? Ini bukan hal awal. Saya rasa bersalah. Anggap saja ni ganti rugi saya. Accent. Nak berhutang budi dengan saya selamanya? Saya tak perlu belas kasihan. Tepat sekali. Saya takut naib Presiden Jiang akan ganggu saya. Jadi kata-kata tadi semua bohong saja. Tak. Dalam hati awak, saya ni sangat teruk sampai perempuan yang sakiti anak saudara pun saya tak hukum. Saya nak cuba baju. Alamak. Kenapa perasaan malam tu muncul lagi? Bagaimana? Takkan terlalu menjolok mata? Memang terlalu menjolok. Wanita cerah dan menawan begini pasti jadi mangsa rampasan di khalayak ramai. Dia suka yang sopan, tukar. Saya nak sembunyikan dia. Hanya saya boleh kelihis. Bila pula saya jadi posesif macam ni? Yang ini sahaja. Terima kasih, Presidensi. Terima kasih atas kemurahan hati. Hei, anak siapa ni? Ayah saya si Jingchen. Selamat sejahtera, Tuan. Ini adik-beradik saya yang terbaik. Kamu kena layan mereka baik-baik hari ni. Baik. Cikgu muda kedua, awak handsome sangat. Terima kasih. Tahniah kepada cikgu muda kedua atas kemenangan. Terima kasih atas sokongan. Jom kita minum bersama. Awak handsome lagi suka main. Budak main.
Pakcik ni orang bersih. Saya pilih pakcik. Sis umumkan ayah tak guna dikeluarkan dari senarai. Alah, biasakanlah. Lagipun Mama tak suka dia. Tak nak kita kenali dia pun. Kita jodohkan Mama dengan pakcik. Pakcik lembut, rajin rumah, suka sangat dengan budak. Dia suami yang baik. Kami tiada bantahan. Tengok, Encik Si datang. Wah, hormon saya bergerak-gerak. Alamak, Mak datang. Dia pasti marah nampak kita di sini. Ikut saya. Siapakah wanita di sebelah Encik Si? Cantiknya, memang sepadan dengan Encik Si. Jauh sangat dari saya. Iwan anak pukas in buak teman wajdazen. Encik Si, siapakah gadis ini? Cantiknya dia. Tak pernah nampak sebelum ni. Personaliti secantik ini mesti wanita berkarakter kuat. Hamatima eksekutif syarikat ternama. Guru, mata saya kabur. Orang yang boleh berdiri di sisi saya semestinya teman wanita saya. Ini. Ratu saya. Ada lagi nak ditanya? NC, saya puan urut kumpul agacin. Saya berfluai. Pergi makan kalau lapar. Buanki saya jika perlu. Walaupun si Jing Chen tak berapa baik, tapi sebagai bapa, dia layak. Dia tahu elak alergen anaknya. Saya cuma tak pasti saya silap ke tak. Biar saya sahkan dulu. Kau ni orang kampung tak pernah jumpa dunia. Malu sungguh kau ni. Hantu kelaparan ke kau ni? Datang sini nak makan je. Berhias cantik sangat. Nak cari lelaki ke? Tak malu ke dengan diri sendiri? Berapa lama kau jadi jalang? Sedap sangat ke? Sial kau. Aku bunuh kau. Anjing gila mana ni berani buat huru-hara? Tak tahu ke ni tempat siapa? Orang Ternama ni pun dibenarkan. Ini jatuhkan maruah kita. Kau tak tahu masa universiti dulu dia bongkar. Main kayu dengan lelaki beristri. Dibuang masa mengandung. Hahaha. Tak tahu malu. Bukan itu saja. Dia lahirkan anak haram, tak mampu jaga pun. Agaknya datang sini nak goda orang kaya lepas lari dengan orang bodoh. Okey, ni rupanya tak boleh tutup mulut. Sial, aku bunuh kau. Saya nak selamatkan Mama. Korang semua sembunyi. Hei, apa awak buat ni? Tuan muda, perempuan tak tahu malu ni sengaja datang majlis awak nak buat hal. Saya cuma tegur sikit, dia hancurkan kek dan tumpahkan wain saya. Tuan muda kedua, tolong panggil pengawal halau perempuan gila ni keluar. Betul ke awak ni? Saya rasa pernah nampak awak. Ayah 2 biji mata bawah kening tu buta ke tak nampak? Pergi pakai cermin mata lah. Ini mak saya. Dia isteri tuan muda kedua. Ya, dia ibu angkat awak. Dia makan apa sampai jadi macam ni? Mana dia dapat cantik mendadak? Dia ibu angkat je. Ayah perempuan jahat ni bully saya dan mak saya. Dia berani tampar awak dekat kawasan sendiri. Tolong kami balas dendam. Tuan muda, jangan dengar cakap dia. Anak sendiri anak perempuan jahat ni, siapa awak nak percaya? Semestinya saya percaya. Saya dah agak. Saya ni anak tak disayangi. Tak apalah. Saya akan ikut mak saya je lepas ni. Jangan mengarut, jangan salahkan saya. Shaling sejalang ni, guna budak nak rapat dengan si Jing Chen. Tengoklah dia. Baik, tekan sir. Siapa sebenarnya yang kena bully? Tuan muda kedua, tolong tegakkan keadilan untuk saya. Sudahlah si buta tu. Kenapa bully ibu angkat anak saya? Tuan saya dah ganggu dia. Kenapa nak libatkan saya? Tak malu ke? Bukan tak ada harapan. Lagipun awak tak kehilangan apa. Bagi saya punya pasal. Lepaskan je lah. Malangnya saya ada ayah macam awak. Patutlah tak ada bini. Budak degil ni. Siapa berani bully cicit saya? Siapa berani membuli cicit aku? Nenek perempuan jahat ini dia bully saya dan mak saya. Dia tak benarkan ayah saya kenali saya. Puan saya tak buat begitu. Mereka semua boleh jadi saksi. Shaling yang tak ajar anaknya baik. Dia pula hasut anak itu fitnah saya. Diam. Ibu kepada cicit saya bukan pelakon kelas ketiga macam kau boleh menghina. Dia cuma ibu angkat. Dia bukan ibu kandungnya. Inilah yang berharga walaupun bukan ibu kandung.
Dibesarkan anak pungut itu dengan sempurna. Ibu sebegini mana mungkin perangainya buruk. Ling, kau dah ditindas. Saya tak ditindas. Anak kau sangat pertahankan kau. Kau ibu yang baik. Tolong usir perempuan ini keluar. Memulai hari ini, kita akan sekat perempuan ini. Puan, tak boleh halang saya. Tuan muda kedua saya adik seperguruan. Setiap duit saya hasilkan si grup dapat separuhnya. Saya tak perlukan duit kau. Puan si ini berat sebelah. Saya rela mati kalau cakap lagi. Kau ingat kau siapa? Berani kau bully anak aku? Yang lindungi dia. Keluar. Kakak, demi arwah ayah kita, tolong maafkan saya kali ini. Ayah saya sudah meninggal. Pergilah minta dari alam barzakh. Ataupun nak saya hantar. Kakak, saya tahu kau rasa saya curi ayah kau. Ini salah saya. Saya tak betul tidak hari dengan kau. Kau anak sulung keluarga Syah. Salahkan mak saya. Dia yang campur hubungan ayah saya. Berani kau sebut mak saya? Ya, saya tak layak. Jadi saya pasti harus saya. Asalkan kau buat persembahan untuk saya akan minta mak saya minta maaf. Maaf lewat tak bermakna langsung. Ling cakap saja sepatah. Nenek akan bantu kau bangkrapkan keluarga mereka. Kau kata nak hantar ke Afrika atau Kutub Selatan. Terpulang pada kau. Mengapa nak gunakan tukul besi untuk bunuh ayam? Saya cuma badut saja. Untuk balas dendam lebih seru kalau buat sendiri. Nenek, ini perkara kecil saja. Tak perlu nenek campur tangan. Kalau betul-betul perlu, saya tak akan berlemah lembut. Baiklah, nenek ikut cakap kau. Kita perlu bincang pasal ini. Kita semua keluarga. Kalau tak mampu, beritahu nenek. Nenek akan lindungi kau. Terima kasih, nenek. Terima kasih, nenek. Terima kasih, nenek. Apa yang kira yang berlaku? Cik Syah dan Syai sebenarnya adik-beradik tiri. Baik tadi tahun tua birthday kita berkado. Nenek itu kiri kasih. Kau okey ke? Nenek kurang saling kenal? Makan sikit, nanti alergik. Nanti orang tahu kita adik-beradik. Ibu kami sangat bijak dan nenek moyang kami akan lindungi kita. Kita tak akan ketahuan. Ada lagi anak second yang master di luar. Peluang saya dah tiba. Biar saya perkenalkan. Namanya Xialing. Dia ibu angkat Dandan. Ini cucu lelaki saya yang tak guna? Haha. Kau ibu angkat Dandan? Pakcik, saya kakaknya. Saya kakak sulung. Panggil saya kakak. Second yang master, saya jumpa anak kau yang lain. Tuan muda kedua, saya telah jumpa anak lain, Tuan. Anak saya? Tidak, Ruru dah terdedak. Wanita gila, lepaskan saya. Kau boleh budak kecil. Tak malu ke kau? Shaling, kenapa kau terlalu angkuh? Kau sembunyikan anak ini hanya nak minta faedah dari keluarga si. Apa karut kau cakap ni? Berani kau sumpah. Bukankah dia anak tuan muda kedua? Saya... Budak comel yang pandai ni, dia mesti cicit saya. Rupanya saya jumpa anak kembar. Shou bagaimana? Shou anak kandung saya. Shaling, saya ada cicit lagi seorang. Kau bintang bertuah keluarga kami. Saya memang hebat. Saya dah lahirkan 2. Mari balik rumah. Kalau begitu, terima kasih Cik Sia. Mops, saya bawa 2 tuan kecil ini pulang. Hei, tunggu. Bagi saya, cakap dulu dengan mereka. Kalau begitu, cepatlah. Mak, saya minta maaf. Tak berani saya lari lagi. Jangan tipu saya. Mesti ada lebih dari korang berdua. Yang lain mana? Mak, kami dekat sini. Mak, kami dekat sini. Baik. Cepat balik. Nanti saya kira-kira dengan kau. Cepat balik. Jangan sampai orang lain nampak. Pergi.
tak perlu tergesa-gesa. Walaupun kau ibu angkat Dandan dan Roro, tapi jika kau benar-benar mahukan aku boleh. Dulu, kenapa kau bertunang dengan Jiang Yushan? Dia lukakan Dandan. Aku sudah putus pertunangan dengan dia. Kamu pernah berhubungan, jadi kena bertanggung jawab atasnya. Itu semua perbuatan nenek. Dia beri aku ubat waktu itu. Aku tak sedar diri. Sudah tersilap langkah. Aku tak pernah suka dia. Sejak itu, tak pernah sentuh dia lagi. Macam aku sangka. Apa kau nak? Jangan sangka kau jaga dua anak aku akan kahwin dengan kau. Hey. Kau buat apa? Paksa aku ikut kemahuan kau? Walaupun aku ni cukup handsome, tapi aku tak minat dengan kau. Kau? Bukan. Kau ni asyik fikir benda tu je. Hari siang terang benderang kau berani. Kau nampak benda ni? Benda tak guna. Tak pernah nampak. Tapi kalau kau suka, sebagai balasan jaga dua anak aku boleh bagi satu. Ini kau bagi untuk Jiang Yushan? Hei, jangan fitnah aku. Mana mungkin aku suka si Jiang Yushan tak guna tu? Mama, kami silap. Di mana? Tak sempat bawa pakcik pulang. Kita kehilangan Roro lagi. Siang anak sulung. Tanggungjawab saya sebagai abang untuk kesilapan adik-adik. Baik. Urayahi memang dalam keadaan baik. Mereka takkan menderita di masa lalu. Kalau nak pergi, Mama akan hantar kalian semua ke sana. Kami tak nak pergi. Betul tak nak pergi? Ayah tak boleh diharap. Kami tak nak berpisah dengan Mama. Baik, sudah diputuskan. Kena jadi baik mulai sekarang. Jangan berbuat sesuka hati. Atau keluar buat masalah. Jangan risau, kami akan baik. Pergi main. Mama masih nak tipu kami. Saya tak nak pergi. Sarapan hari ini sangat sedap. Semua Roro yang buat. Lagi sedap dari hotel 5 bintang. Kalian kasih pada Roro? Xialing dan anak-anaknya banyak menderita. Dia jaga 3 anak, didik mereka dengan baik. Tak mudah. Kita patut berterima kasih. Kesungguhan tak sebaik. Lebih baik beri dia duit banyak. Ya. Minta pakcik naikkan pangkat dan gajinya. Boleh? Baik. Pakcik, ni bubur Roro buat untuk pakcik. Terima kasih, Roro. Ibu kata pakcik tak selera makan dan tak boleh tidur lena. Roro tambah herba ubatan. Pakcik pasti suka. Ini kata ibu kamu? Ya, ibu sangat kisah tentang pakcik. Pakcik tak ada isteri atau anak. Korang rasa pakcik layan ibu awak? Ya. Siapa yang layak? Wah, bubur hari ini harum sungguh. Bagi saya semangkuk dulu. Kalau nak makan, kena bayar. Pakcik kamu makan percuma. Saya kena bayar. Budak kecil tak kenal siapa bapa sendiri. Pernah jaga kami? Tak. Pernah dukung kami? Tak. Tak tolong kami dan tak beri duit. Berani nak jadi bapa? Baiklah. Saling daya salah cumi. Ini ganti rugi untuk korang. Walaupun zaman kecil tanpa kasih bapa sedih. Walaupun kami anak tak diingini. Tapi kami ada ibu paling penyayang. Pakcik, ibu saya baik hati. Boleh urus something luar dan isteri baik di rumah. Pakcik layak dapat. Maksud kamu apa? Saya tahu. Xialing, pergi mampus. Keluar. Encik Si, anak awak okey ke? Saya okey, jangan risau. Si Jinghan, awak kata nak tanggungjawab pada saya. Cik Jiang ni tunang awak. Awak nak tukar isteri ke? Saya memang suka Xialing. Hancur moralnya. Tapi berlagak suci pula curang. Perempuan ni bukan saja goda tunang saya. Dia punya anak pun luar nikah. Dia tak henti-henti buat masalah. Jiang Yushan. Awak paling tahu. Si Jinghan yang paling teruk kena tipu. Orang perempuan tak tahu malu ni.
Suka campur hubungan orang, bully dan fitnah pasangan asal. Orang macam ni tak layak hidup di dunia. Saya ada bukti. Encik si kenal gelang ini? Ya, Dulu, pemilik gelang ini pernah selamatkan awak. Awak berjanji nak tanggungjawab padanya dan kawininya. Betul? betul. Encik sini lelaki berpegang janji. Janji mesti ditepati. Dia buat ke? Semua orang patut nampak perkara ni. Saya dengar keluarga Jiang guna status tunangsi dan sokongan keluarga untuk bully orang lain. Tapi gelang ini bukan milik Jiang Yushan. Dia curi gelang orang lain, rampas budi baik orang. Tipu Encik si selama 6 tahun. Awak benar mengarut dan fitnah saya. Macam mana awak ketasi pinggaran dulu? Cik Sia, gelang ini ada kaitan dengan awak? Shaling berani langgar perjanjian. Tak takut. Gelang ini milik saya. Rasa gerak hati saya betul. Jiang Yushan. Sekarang lagi bagi tuan kembangkan, saya paling leaves dengan awak. So, jika tadi dah, sepanjang tahun ini cari bak naik dalam keluarga Jiang, saya tak mahu direkan jatuh seberat. Abang Jinghan, keluarga Jiang tak boleh putus kerjasama dengan kumpulan C. Let's akui gelang ini bukan milik saya. Kena hai macam harus siaming kinawa. Keluar. Pencuri panggil tangkap pencuri. Mawis tak tahu malu. Bawa ke balai polis. Cenjing akan uruskan. Faham. Bahu awak berdarah. Jika terisaukan saya, jangan gerak. Patutlah saya tertarik pertama kali jumpa. Jadi kita sharing. Awak pandai sembunyikan. Saya perlu fikir cara menghukum awak. Awak suka. Saya ibu angkat dan Roro. Walaupun awak tak kisah anak saudara panggil saya Mama, orang pasti kata hubungan pribadi awak kucak-kacir. Ini takdir. Kenapa peduli pendapat orang? Lagipun Jin Chen tak boleh beranak. Lepas kahwin dengan saya, so buat yang boleh terus jaga 2 anak tu. Kita boleh jaga 3 bayi bersama. Kita akan hidup bahagia. Jadi, show anak kandung saya, patutlah aku suka Shushu sejak pandang pertama. Aku menyukainya dari lubuk hati. Dia anak kandungku. Nah, aku sudah kehilangan Dandan dan Roro. Aku tak boleh biar si Jinghan tahu identiti Shushu. Muna coba salah paham. Maaf, Cian Cikasih. Aku hanya berbohong. Gelang ini bukan milikku. Ayah Shushu, si pengecut itu, sudah mati. Jika tidak, tak mungkin aku keseorangan. Membesarkan anak ini susah payah. Ling, jangan bergurau. Aku tak bergurau. Aku juga dengar secara tak sengaja dari naib Presiden Jiang. Jadi mesti aku manfaatkan hal ini untuk tolong awak. Ciksi, jangan risau. Aku takkan berani berfikiran tidak senonoh terhadap awak. Sekali setiap usaha ke awak, tugas aku untuk membantu awak. Sebenarnya, awak boleh ada. Sebarang niat jahat. Encik Si ada masalah di tingkat bawah sudah selesai. Pergi siasati perempuan yang bersama aku dulu. Siapa dia sebenarnya? Ya. Kembalilah. Kalaupun jumpa siapa dia, apa gunanya? Cuma tambah masalah saja. Jangan siasat. Pergi. Jika itu Shaling, baguslah. Nasib baik aku lari cepat. Hello. Ling. Ayah keliru hari itu. Ayah nak minta maaf. Aku dah tempah meja di Manuelo. Jom makan malam bersama. Makananmu tak hadam aku nak telan. Ini barang-barang mak kau. Kau nak ke tak? Hantar lokasi. Benar ke tak? Aku kena ambil balik barang mak. Ling dah sampai. Aku pesan makanan kegemaran kau.
Haha. Bila aku layan kau macam manusia, kau pun kena jadi manusia. Jangan harap. Kau rasa kita boleh duduk semeja? Mana barang mak aku? Ini memang buku kegemaran mak. Kau letak dadah dalam buku ini? Tak nak minum secawan. Kau cari pasal? Xia Jiangwo. Aku ni anak kandung kau ke? Aku tak ada anak macam kau. Dulu kau ikut mak sundal kau pergi, lepas tu balik buat kecoh, buat aku malu depan keluarga Syah. Bisnes aku jatuh satu persatu. Anak sialan. Siapa suruh kau jadi macam mak kau? Bila nama kau dah rosak, sesiapa pun boleh main dengan kau. Nanti aku tengok kau lagi sombong. Korang berseronoklah. Jangan lupa rakam video untuk aku. Pergi. Adik, jom main dengan kami. Keluar! Tolong kau saya. Xialing, Si Jinghan, apa terjadi dengan kau? cium aku. Fangam saat birai. Rupa-rupanya dia memang ada perasaan pada aku. Dia cuma terlalu malu. Lupakan apa yang kau nampak. Faham, kami tak nampak apa-apa. Pergi jumpa doktor, ya. Ling. Walaupun aku pun suka engkau, tapi engkau belum sedar sekarang. Aku tak boleh. Si Jinghan, aku sedang menderita. Doktor akan sampai sebentar lagi. Wahai, jangan main cium sembarangan. Doktor tak boleh selamatkan aku. Si Jinghan, dulu aku selamatkan kau. Sekarang kau selamatkan aku. Kita berhenti di sini. Dulu apa? Lelaki tak boleh mengaku kalah di katil. Jangan menyesal. Siapa nak jadi anjing kalau menyesal? Aku dah bagi kau peluang. Tak kisah sama ada kau wanita dulu ataupun bukan. Maurice Hardiand. Aku takkan lepas kau lari lagi. Hey. Kabar angin tu tak betul. And si Sang dah berquarter. I know, rasanya Dewi gue tak perlu tolong. She's on period. Siapa Dewi di sini? Buat CEO yang tak minat wanita, jadi hilang kawal macam ni. Kau dengar banyak sangat. Nanti kena bunuh. Jom. Bangun. Tak, belum bangun. Nampaknya ubat semalam tak berkesan. Biar aku periksa lagi. Dah bersih.
Siapa menyesal nanti kempis. Siapa cakap aku menyesal? Kalau begitu, biar aku periksa lagi. Ada lagi ubat tak? Hei, memang dah bersih. Tak payah periksa. Kau pasti. Wah, rasa sangat sedap. Tidur sekali, 2 kali pun sama aja. Apapun, dialah satu-satunya lelaki untukku. Bapa kepada anak-anak mereka. Tak perlu duit pun nak penuhi keperluan aku. 眼前子弹是马提达的 sesbuying penisteri cepat. Dia sudah pergi. Awak boleh keluar. Apa maksud semua ini? Isi aku akan pakaikan arwah malam tadi. Nani sebagai ganti urut. Encik Si, kita semua orang dewasa. Kita gembira pada malam itu dan pulang ke rumah masing-masing di siang hari. Kami cadangkan adalah persetujuan bersama. Tak perlu ganti rugi. Sender kata, awak tak perlu bertanggungjawab. Elders keluarga Si berpesan jangan tinggalkan cinta pertama. Mereka juga kata, balas budi dengan budi. Hei, bukan ini dah dibalas. Kita sekarang berkira. Dulu saya tersilap sangka Jiang Yushan menyelamatkan saya. Jadi walaupun tak suka padanya, saya tetap benarkan dia guna nama tunang saya untuk buat sesuatu. Wak memang lelaki penuh kasih dan berperibadi mulia. Saya siap tenang konstan. Ini salah saya. Tak akan berulang lagi. Saya bihangannya unas wulam desikir sanyan. Saya tak akan paksa awak jawab sekarang. Ada beberapa perkara perlu saya jelaskan. Cakaplah. Wakil tak boleh guna status dan kedudukan atau alasan tak wajar untuk tolak saya. Keluarga Si tak pernah nilai status atau kedudukan. Bertahun saya tak ada wanita. Bukan sebab masalah fizikal. Saya tak perlu jelaskan ini. Baiklah. Saya tak pernah ada wanita sebelum ini kerana Kedua Naif tak jumpa wanita yang boleh buat hati saya berdebar. Tapi sekarang, dia telah muncul. Saya makikan dari nafakarka dengan teliti. Bagus. Selamat pagi, Presiden Si Puan. Awak silap orang. Hei. Saya tak fikir sampai habis. Saya lupa puan ini mudah tersinggung. Alamak, terlebih pula saya. Puan, jangan tinggalkan Tuan Si. Saya nak semua berlatih dulu supaya biasa. Potong gaji setengah tahun. Sekarang kemas barang dan pergi ke Afrika. Baik, Presiden Si. Hantar ke Afrika agak melampau tak? Lupakan sajalah. Ikut cakap puan. Itu di mana, Puan? Saya sediakan pencuci mulut khas untuk awak. Cubalah. Sedap tak? Sudah bertahun saya jaga anak seorang diri. Tak perlu pun lelaki. Tapi kalau ada lelaki macam ini di samping pun tak apalah. Hai. Mereka semua sedang tengok ni. Fei Laosha, nak minta hujan ke? Atau nak cari kekayaan? Tuan Si, saya tahu saya salah. Saya merayu. Jangan biar keluarga Syah kita muflis. Ling Ling, tolong pujuk Tuan Si. Tunjukkan belas kasihan. Di mana silapnya kamu? Shaling, jangan keterlaluan. Kau memalukan Shaling di majlis fashion. Saya tak buat. Kau langsung seperti binatang. Kau dadahkannya dan suruh orang lukakan dia. Kau langsung bukan bapa. Tuan Si, ini semua salah faham. Hai. Harimau pun tak makan anak sendiri.
Dia anak kandungmu sendiri. Macam mana kau boleh buat begitu? Bagaimana dia tahu semuanya? Keluarga Syah muflis kerana dia nak beler saya. Tuan Si, saya akui kesilapan. Saya lebih teruk dari binatang. Saya bukan manusia. Ling, tolong merayu pada Tuan Si. Tolong angkat tangan, tolong lepaskan saya. Kalau kalian kanak-kanak, saya mungkin lepaskan. Lagipun kanak-kanak boleh berubah fikiran. Tapi kejahatanmu sudah tertanam dalam tulang dan DNA. Debu pun tak boleh ubahnya. Lepaskan kamu? Kalau saya lepaskan, kamu akan jadi lebih teruk. Sungguh sahaja hukuman undang-undang. Jangan marah, serah pada saya. Dan masalah keluarga Syah mudah diselesaikan. Isu harta benda biasa. Boleh buat mereka habiskan usia dalam penjara. Kau tak akan dipukul lagi. Tuan Si bukan saja kaya, tapi juga mempunyai kepintaran tinggi. Tak apa. Tanda. Kenapa awak ada di sini? Nak main dengan awak. Wah, keluarga ayah sangat kaya. Nenek dan pakcik sangat baik pada kami. Belikan banyak makanan enak dan mainan. Ayah tak boleh diharap tapi boleh bagi duit. Jadi sugar daddy pun okey. Tapi nak kahwin dengan ibu tak cukup. Rasanya pakcik lebih sesuai. Pakcik memang lebih sesuai. Asalkan ibu suka, saya boleh urus anjing. Saya pilih pakcik. Pakcik istimewa. Dia pasti bersama ibu sekejap sampai tua. Pakcik baguslah, tapi ibu bersalin untuk ayah. Mana boleh kahwin dengan pakcik? Pakcik dan ayah kembar sirah siapa bapa sebenar tak penting. Kita kena pandang ke depan. Jom buat pelan jodoh dulu. Tuan muda kedua, demi sesama murid kita, biar saya hidup. Siapa Wak? Jangan tipu. Shaling benci ibu bapa saya. Semua salah mereka tak ada kena-mengena dengan saya. Mereka dah ditangkap, harga sudah dibayar. Saya tak ada sampai cerai sekarang, tapi semua orang si menjerit, saya asyik tak boleh hidup lagi. Macam dua apa kena-mengena dengan saya? Hei, tuan muda kedua. Cuma perlu awak ucap sepatah kata, saya tak akan diharamkan seluruh platform. Saya janji. Asalkan awak kau benarkan saya dapat saya akan jauhi awak. Walaupun Shaling bukan ibu kandung budak itu, tapi dialah yang membesarkan budak itu. Juga penolong si Jing Chen. Oh, sekedar serius nak tolong dia, tapi tolong awak si penjahat ini. Awak ingat saya kaya dan bodoh? Abang saya saja yang bertimbang rasa. Status saya. Senindah si Baskrio. Hei, buang dia. Sesiapa pun boleh masuk. Shaling ibu kandung anak awak, bukan ibu angkat. Sang Suwawat Myers, pelbagai cerita palsu direka. Kalau saya tipu, saya dilanggar kereta keluar nanti. Pergi, jangan mati depan rumah saya. Kalau saya boleh buktikan Shaling ibu kandung budak-budak ini, saya cuma nak laluan keluar. Saya bagi awak peluang. Saya percaya awak tak berani tipu. Satu, dua. Saya hantar awak sampai sini berhati-hati di jalan. Ada tuan tiap balang awak. 4 budak ini hasil gabungan Shaling dan si Jing Chen. Shaling. Nanti kita tengok. Kita dah sampai. Tuan Si ada beri arahan buka pintu dan jumpa setiausaha Syah. Mulai hari ini, semua urusan presidensi akan diuruskan oleh awak. Sama ada peribadi atau kerja. Cepatlah. Oh, dia spot dulu. Encik Si, jawatan ini terlalu istimewa. Awak tak suka? Bagaimana jadi anak dara keluarga Si? Awak boleh pilih mana-mana jawatan. Saya cuma nak kerja dengan serius. Jangan rasa terbeban. Ada saya akan menunjuk siapa yang bantu wanita yang daya cinta. Saya tak minta balasan. Saya tak akan ganggu awak. Snack yang saya sediakan untuk awak.
Kebolehan tak setanding kemahiran tidur. Sehebat manapun kemahiran tidur, kau cuma alat mainan. Apa latar belakang dia? Tapi dia ingat dia istimewa boleh masuk sini. Betul. Orang macam dia. Banyak wanita boleh dipilih. Cuma untuk kelainan. Alah, lupakan. Apapun, saya ada bayi-bayi saya. Jangan terlampau tamak. Hello. Ibu, ini tak baik. Cucu ada kemalangan. Hati-hati. Encik si saya nak minta cuti. Budak itu ada kemalangan. Jangan risau, saya dah tahu. Dandan hubungi saya. Oh. Jangan pergi. Oh. Kaki awak terseliuh. Saya cuma... Ini syarikat. Turunkan saya. Sekarang awak tak risau pasal budak itu? Nenek, ayah, cucu sudah tiada. Kenapa budak ini mirip sangat dengan aku Jing Chen? Siapakah Zozo? Cucu anak kau. Ayah, anak bongsu kau mungkin dalam bahaya. Cepat hantar orang cari dia. Apa? Xiaoling ibu kandung anak kau. Dia langsung bukan ibu angkat. Benarkah apa yang dia kata? Xiaoling bukan ibu angkat, tapi ibu kandungnya. Berapa anak lelaki yang aku ada? Pukul berapa sekarang? Kau masih peduli pasal ni? Kalau Jojo hilang, kau tak ada anak lelaki lagi. Cepat cari dia. Kalau ada apa-apa soalan, kita bincang lepas jumpa dia. Korang pergi cek CCTV. Korang pergi ke Villa Gali 3 Kaki dalam. Cari dia keluar. Pergi. Budak-budak, korang tak ada jam telefon ke? Jojo ada tak? Jojo baru tunjuk kami gerakan silat baru yang dia belajar. Tanggal jam dia. Au. Jangan nangis. Sami pati tiaza akan jumpa Jojo. Hei, aku tanya kau, bapa kandung kau si Jing Chen ke? Kalau Jojo memang anak Jing Chen, aku ada 3 cucu. Dengan seorang cucu perempuan. Sempurnalah. Mama cakap kita jadi anak yatim. Nenek moyang kau jadi nenek sebenar. Ahahaha. Mama selalu kata kita anak yatim. Jadi tak tipulah nenek. Jangan jerit atau aku bunuh kau. Jangan risau, aku tak akan panggil bantuan. Sejak lahir tak pernah diculik. Tak tahu penculik gunting kertas ke? Kecilkan lagi. Gila ke kau? Apa Xiaoling tunjuk kat budak ni? Pelbagai lakonan pendek. Alat pun kau buang. Apa-apa pun aku tak akan panggil. Kau memang anak Xiaoling. Perempuan tu. Banyak helah dalam kepala. Macam mana boleh lahir anak sebodoh ni? Kau masih nak serang orang tua. Kau memang bodoh. Bodoh sangat sampai tak boleh pukul aku. Nak lawan siapa takut? Ini anak si Jing Chen. Tak boleh lawan dia. Lupakanlah. Aku cuma nak takutkan dia. Bukan culik betul. Tak seronok pun. Aku tak bodoh. Perempuan hodoh. Siapa kau kata hodoh? Cakap pun tak boleh. Jahat macam kau ini cara legit tipikal. Culik budak dan guna dadah. Perdines, Jozo, jangan takut. Ibu ada di sini. Aku tak takut. Syai, kalau ada dendam, jangan sentuh budak itu. Budak ini rupa sama Dandan dan Row. Ling. Anak ini pun kau kami angkat? Saat begini, kau masih nak kisah pasal ni? Jangan risau, aku di sini. Budak ini akan selamat. Kalau berani sentuh dia, ku pastikan kau bayar harga lebih mahal. Wow, Encik Si. Aku tak nak sakiti budak itu. Kalau nak sakiti dia, takkan aku ikat dia sini. Jadi apa sebenarnya niat kau? Nanti kau akan tahu. Memang dia mewarisi tampan aku. Anak ini juga anak aku. Dandan dan Roru, dia anak kembar 3, kan? Alamak. Kau masih nak sembunyikan dari aku? Aku dah lihat ujian DNA. Alamak, saat begini kau masih nak kisah pasal ni. Cepat cari cara selamatkan budak ini. Mereka anak kandung kau. Kau bukan ibu angkat mereka. Betul. Tuan muda kedua saya... Kau lahirkan 3 anak untuk aku, kan? Alah, ibu. Identiti dah terbongkar. Xiaoling, tengoklah kau bertekak lagi.
Jing Chen, jangan cakap karut. Budak derhaka, kau anak yang tidak beradab. Suruh paksa Ling Ling pun tak boleh. Kau sengaja buat pekak, ya? Nenek. Ling Ling jaga anak kau sampai besar. Kenapa salahnya? Budak perempuan yang baik. Dia cuma sembunyikan sesuatu. Dia tak puas hati dengan bapa kandungmu. Dia tak berpuas hati dengan keluarga Si. Tapi dia tak boleh sorokkan anak aku. Semestinya salah kau. Apapun pilihan dia, mesti ada sebabnya. Apa salah aku? Ini salah aku. Kau tak lahirkan dan jaga mereka. Jadi bapa tak bertanggungjawab. Mana boleh salahkan Ling Ling yang beria jaga anak. Sebab dia tidur dengan aku lalu lari. Lagipun, dia bawa balik anak-anak ini, sembunyikan mereka. Dia penipu. Nenek, mama, papa, kamu lupa satu perkara? Aku masih diikat makhluk tua ni. Boleh hargai penyelamat tak? Boleh tak? Zozo. Biar saya uruskan. Hei, tak nak tahu ke? Kalau aku ini ibu kandung anak itu, Macam kata nenek. Kalau ya, baguslah. Kalau tak, misi ada sesuatu. Aduh, tolonglah. Shaling, suruh anak kau berhenti. Aku janji tak akan ganggu kau lagi. Shushu, mari sini. Mari sini, tarik nafas. Shaling, perempuan jahat. Aku janji. Shotu, kau okey ke? Kau ada cedera? Dia pukul kau ke? Mak, jangan takut. Aku okey, baguslah. Aku dah agak. Zozo, kita takkan kena bully orang. Jing Chen, kau yang panggil Syai datang? Tak, dia datang sendiri. Encik Si, kau tak boleh tangkap aku. Aku culik budak ni nak tipu Shaling datang sini dan paksa dia mengaku dia ibu kandung budak-budak ni. Dia ni pun anak kau juga. Sai, apa cerita karut kau ni? Kau berani bersumpah? Kalau dia bukan anak Si, dia akan mati teruk. Macam mana kau boleh kejam sangat? Ling Ling, apa dah jadi? Oh, saya hendak kini mereka menang anaknya dan berkenan juga ada anak keluarga Si. Hebat, saya dah ada 2 cicit lagi. Saya akan berikan cicit-cicit saya rumah terbaik untuk didiami dan gunakan barang terbaik. Kau penipu besar. Kau sorokkan 2 anak saya. Hei, lepaskan saya. Tak baik ke ada 2 anak lagi? Ini soal baik atau buruk ke? Lepas ibu saya. Lepas ibu saya. Saya lepas. Saya bapa kamu. Kau pun bukan bapa kami. Seseorang halau dia keluar. Nenek. Kau memalukan. Berani kau bertekak? Si Jing Chen. Paling tak layak soal saya ialah kau. Siapa tidur dengan orang tapi lari tanggungjawab? Kalau keluarga Si mahu bertanggungjawab, walaupun orang itu lari, apa masalah? Dengan kekuatan keluarga kau susah ke nak cari seseorang? Berani kau berdebat? Kau yang tidur dengan saya. Cukup. Hantar Tuan Muda Sekon balik. Jangan sentuh saya. Bawa dia ke balai polis. Anak-anak, mari tengok bilik baru dengan nenek. Dan makan makanan sedap. Makan makanan sedap? Lari, lari, lari. Alamak. Mana dah makan nak pergi? Hei, Encik Si, ada hal lain lagi ke? Apa yang nyawat buat ni? Encik Si, cuma 2 orang anak lagi. Janganlah Himika terus gembira. Shaling. Awak ni ada hati ke? Ada. Lah, so I call together. Mana awak nampak saya gembira? Tak nampak pun awak gembira. Awak tak dah tahu siapa bapa anak itu? Jing Chen lah. Ya, kenapa dia masih nak provok saya? Siapa provok awak? Jelas-jelas. Awaklah ibu kepada anak ini. Nenek kena pasti utamakan awak. Nanti dalam keluarga ini, bukan saja Jing Chen, saya pun akan dengar cakap awak. Tapi awak... Saya janji saya tak akan campur hal keluarga Si. Itukah yang saya maksudkan? Apa yang awak cakap ni? Awas buat saya ke Jing Chen bermain-main saja. Shaling, kenapa awak ni teruk sangat? Mana ada saya teruk? Sebab saya buta. Salah menilai orang.
Gila betul saya. Saya sanggup berhubungan dengan anak buah sendiri. Jangan berjumpa lagi. Salah aku sembunyikan dari kau. Tapi kau pun tak salah ke? Kau tuduh aku dengan pelbagai salah sekaligus. Jelas kau yang mulakan. Kenapa nak salahkan aku? Bila aku provok kau? Aku yang goda kau ke? Licik betul kau. Baik, Tanent. Salah aku. Salah aku suka kat kau. Salah aku jatuh cinta pada pandangan pertama. Salah aku nak terima kau ada anak. Tapi tetap nak terima segala-galanya. Nak jadi ayah tiri anak kau. Tetapi siapa pun boleh jadi bapa budak itu. Mengapa mesti si Jing Chen? Semua salah kau yang terlalu bodoh. 6 tahun lepas kau tidur dengan orang tanpa tahu pun rupa dia macam mana. Lepas tu bagi barang orang lain kat perampas Jiang Yushan. Biar dia dekat kau guna kau sebagai perisai bertahun-tahun. Kalau kau tak bodoh, takkan kau tak nampak yang anak-anak itu anak aku sendiri? Takkan kau tak nampak yang anak-anak ini ada rupa aku? Syed dan Jiang Yushan pun, dua bodoh tu pun boleh nampak, tapi kau seorang tak nampak. Nasib baik anak-anak tu tak dapat kepandaian kau. Kau. Pandai mulut kau. Aku tak nak ke syarikat lagi. Kalau kau nak terus kerja, pergi kerja seperti biasa esok. Aku tak nak ke syarikat lagi. Celaka engkau, lelaki bodoh. Kenapa pakcik tak datang makan? Urat lembut, tongkran patut dirompak. Urat lembut tangan tak berkuasa. Tak layak dapat isteri. Pakcik ni terlalu miskin. Ling Ling, duduklah. Nenek tak sesuai ke? Saya duduk dengan budak-budak sana. Jangan fikir pasal tu. Kau ingat kau emas ke? Semua nak harapkan kau? Jangan sangka nenek benar kau jadi bos di rumah. Kau boleh buat ikut suka. Mimpilah. Diam kalau tak reti cakap. Walaupun kau lahirkan 4 anak untukku, tapi perkara demi perkara, aku tak minatkan kau. Aku nak isteri yang sebatin. Hahaha. Kebiasaan silikon. Padan muka kau. Nick, tengoklah dia macam ni. Nak aku bersama dia macam ni lagi? Sepanjang hari nak tunjuk hebat. Tabiat buruk kau tak boleh ditahan. Ling Ling cakap untuk kami semua. Tak pukul kau pun cuma bagi muka je. Nenek dan bayi-bayi ni paling fahami aku. Kau bukan sekutu ke? Korang semua anak mak manja. Nenek tahu sukar nak tahan kamu sekarang. Tapi kamu harus tahu rumah ini sentiasa jadi rumah kamu. Kamu boleh datang dan pergi sesuka hati. Terima kasih, Nenek. Nenek dah kata nak lindungi kamu. Maknanya kamu boleh buat apa saja dalam keluarga Si. Semua orang dalam keluarga Si, termasuk nenek pun, kamu boleh perintah mereka. Wah. Tak payah. Jangan risau pasal itu. Budak Jing Chen tu, kalau tak suka dia, nanti nenek halau dia. Kalau benar-benar tak boleh, nenek angkat kamu jadi anak. Suruh dia panggil makcik. Ayah terlalu miskin. Nenek, baiknya nenek pada saya. Sekejap. Dalam keluarga Si, kamu yang berkuasa. Nenek, ini terlalu mendadak. Saya perlu balik fikir dulu. Fikirlah berapa lama pun, keluarga Si ada 2 peraturan tambahan. Pertama, Xialing sentiasa betul. Kedua, ikut peraturan pertama. Kalau macam tu. Ibu, bye-bye. Kami makasih rohani amat. Ibu jangan risau. Nenek dan yang lain baik pada kami. Baliklah jumpa kami bila rindu. Oh, mereka tak boleh ditinggal sendirian. Kalau macam tu, tinggallah sini.
Selamat tinggal, Nenek. Shou dan Jojo pun dihantar balik ke keluarga Si. Sayang, maafkan Ibu. Ibu hilangkan adik-beradik kamu lagi. Tak apa, saya sentiasa bersama Ibu. Mulai sekarang, kita saling bergantung. Adik-adik mereka dalam keluarga Si. Kamu langsung tak nampak risau. Sebab kamu semua anak yang dibesarkan oleh Ibu. Makanya Ibu tahu yang kamu pasti boleh jaga diri sendiri. Betul? Apa dengan ayah? Ibu terima ayah ke? Pipi harap Ibu terima ayah. Ibu tak perlu berkorban untuk sesiapa. Orang dewasa macam budak. Mereka kena berterang apa yang dihajati. Tapi orang dewasa pun ada maruah diri. Kita semua manusia biasa. Kenapa nak paksa diri sendiri? Anak, Ibu betul. Aku ni gila. Aku sesungguhnya suka pada ibu kandung anak buah sendiri. Kita jangan berjumpa lagi. Kenapa rasa sebak begini? Tak mungkin. Tak. Antara semua anak mata dan kening kamu paling mirip ayah. Serta personality. Kamu dekat mana? Berusaha kuat. Lelaki dua muka. Bukankah kata tak nak jumpa aku lagi? Kenapa kamu datang? Lagipun, siapa cakap aku suka bunga lili? Kamu tengah mimpi ke? Kalau bukan nenek suruh datang, ingat aku nak datang ke? Dapat bunga pun dah baik. Kamu sahaja cerewet. Apa kamu buat dekat sini? Jangan sangka kerana saya beri awak bunga, awak boleh berlagak. Lebih baik awak kawal diri. Kalau peminat saya tahu, jangan salahkan saya jika awak kena serangan. Apa yang Mania buat di kesini? Perlu saya laporkan aktiviti saya pada awak? Awak ingat awak siapa? Pergilah lah. Hei, Sialing, dengar ni. Bodoh kedua. Saya hantar bunga pun awak masih marah saya. Saya memang marah awak. Kalau awak tak bodoh, awak patut tahu anak itu bukan awak punya. Apa aku tiwa? Wanita yang awak tidur 6 tahun lepas bukan saya. Saya dah kata keluarga awak memang degil. Dan sekumpulan bodoh. Anak itu bukan anak saya. Saya dah buat ujian DNA. Dia main hard to get. Ya, tentu. Pembantu Chen, presidensi mana? Saya dah ada cari Setiausaha Syah, tanya orang lain lah. Baik, saya hubungi makcik tua itu. Biarlah dia yang tanya awak. Jangan. Saya dah hantar lokasi ke telefon awak. Saya minum dengan Encik hari ini, Tuan Si. Keluar. Ramai orang dah berubah. Kenapa presidensi tak puas hati? Orang jenis apa dia nak cari? Diam. Wei tak nampak mood Tuan Si tak baik hari ni. Gaya dia tetap sama sejak dulu. Awas saya anda seperti consequence order. Hai.
Siapa awak? Kenapa aku tak benci dia? Malah ada perasaan nak dekat dengannya. Jangan bermain hela. Siapa awak? NC. Kita pernah berjumpa 6 tahun lalu. Waktu itu awak kata keluarga C tak akan berlaku zalim pada aku. Awak kena budak perempuan waktu 6 tahun lepas. NC, akhirnya wada ingat. Lepas habis keseronokan awak nak ingkar, saya naik bertanggungjawab. Selain aku, apa pun awak boleh minta. Kalau aku cuma nak awak, Aduh, saya dipukau semalam. Jika tidak, tak mungkin saya tidur dengannya. Cari siapa perempuan malam tadi. Malangnya. Semalam saya kata Shelling perempuan tak berguna. Pemiasti. Siapa perempuan ini? Kenapa baunya persis Shelling? NC, sudah ada maksud. Cakap. Perempuan malam tadi tak pernah tanggal topengnya. Walaupun Rob tak dikenal pasti lagi. Teruskan. Tapi Nova jumpa rekod perjalanannya. Destinasinya sama dengan rumah Cik Zio. Tepat seperti sangkaan. Shelling, kau memang hebat. Maksud Tuan, perempuan malam tadi ialah Cik Syah. Selepas tertipu oleh nenek, saya sentiasa berhati-hati. Walaupun mabuk, tiada siapa boleh mendekati saya. Kecuali Shelling. Perempuan sampah ini. Apa yang dia mahukan? Pipi, pakcik awak dah sampai. Waktu yang tinggal. Cepat sembunyi. Jangan keluar. Jangan risau, Ibu. Hai. Cik Si, kenapa awak datang? Oh. Apa awak akan puedi? Apa sangkaan awak? Saya bukan ahli tilik. Mana saya tahu. Lagipun, siapa kata jangan jumpa lagi? Apa membuat malam semalam? What if dan telah saya tidur di rumah. Tuan Presiden, saya dah penat bekerja dengan awak. Sejujurnya, kau nak tiarak saudara saya. Tengok leher awak. Apa itu? marahnya. Mungkin bukan dia semalam? Selamat tinggal. Hei, Hai. siapa dalam tu? Seperti Spire. Encik C, hubungan kita tak patut masuk bilik masing-masing. Bersalah. Taklah. Encik C. Haha. Pernah dengar tentang penjagaan kucing atas talian? Menjaga kucing dalam talian boleh jadi bising. Dengar dulu alasan saya. Cuman, si Jinggan. Almari adalah markas rahasia seorang gadis. Lelaki tak boleh dekati. Orang asing di atas katil.
Ibu tak sedap rasa. Pipi, kenapa dengan kamu? Pakcik, saya rasa nak sakit. Xiaoling, gaduh ada anak lain. Lepas saya ni kami masking sparserans. Doktor, pergi atas kitchen belatona. Budak ini kembar, ya? Ini kembar 5. Tak hairanlah. Penyakit budak ini bukan fizikal. Ini penyakit psikologi. Gangguan keresahan perpisahan. Budak ini membesar dalam keluarga tunggal, ya? Iya. Itu saja. Dari kecil budak ini tiada rasa selamat. Takut kehilangan kamu sesatu-satunya saudara. Maaf. Pipi adalah anak sulung. Dalam kalangan 5 anak ini, dialah yang paling patuh dan paling berakal. Ini Surya Balarisir. Dia ada penyakit begini, saya pun tak tahu. Jangan risau. Anak ini masih kecil. Asalkan diberi kasih sayang cukup, penyakit ini boleh sembuh. Apa yang harus saya buat? Biarkan beberapa anak membesar bersama. Sebaiknya ibu bapa dan keluarga tinggal bersama. Berikan dia lebih kasih sayang. Terima kasih. Selama ini, biarkan awak jaga 5 anak sendirian. Terima kasih. Saya tetap patut keluarkan akun untuk kecil saya. Walaupun si Jing Chen agak cerewet dan bersikap kekanak-kanakan, tapi dia sangat bertanggung jawab. Saya akan nasihat dia keluar industri hiburan dan jaga anak-anak sepenuh hati. Demi anak-anak, saya mengharap awak boleh beri Jing Chen peluang. Si Jing Han. Awak kesukakan saya? Jadikan salah, kita akan hentikan. Harga mana jika saya pun sukakan awak? Betulkah? Apa guna cakap sekarang? Anak ini yang penting. Jin Chen nak sampai ni, jangan cakap benda begini lagi. Encik si memang baik hati. Awak tak kesal kehilangan orang tersayang. Kalau begitu, jangan ambil 5 anak ini. Ini anak-anak keluarga si. Keluarga si tak akan biar 5 anak ini. Awak juga tak boleh bawa mereka diam-diam. Bodoh tunggu dan lihatlah. Awak kening menyesal. Abang, cepatlah balik. Tolong selesaikan masalah ni. Sekarang hospital Zemis Tolu Tomyor. Yuko ada anak lagi. Dan yang lain bukan 4 kembar. Mereka 5 kembar. 5 apa? Sekarang ada 8 di rumah. Semua anak saya. Berapa banyak hubungan luar yang kamu ada? Berapa kali? Sekali tu je. Ni bagi dadah saya. Tak mungkin saya hebat sampai ada 2 sekaligus. Silakan balik sekarang. Cepat balik. Ini ujian bapa. Kalau tak percaya, buat sekali lagi. Kalau nak anak, tunjuk sikap. Kalau tak, anggap saya tak pernah datang. Kami nak semua kamu keluarga Sina. Saya dah ada 4 cicit. 4 lagi. Saya ada 8 cicit. Hahaha. Cik Jiang, waktu tahu ayah anak ini Jing Chen. Kenapa baru sekarang datang? Saya hilang ingatan beberapa tahun lalu. Amnesia. Tapi bila saya ingat, saya terus datang cari. Tak mungkin. Puan muda sulung dah balik? Jangan ganggu anak saya. Pakcik ayah perempuan jahat. Pakcik ayah perempuan jahat. Pakcik ayah ada anak lain selain kami. Pakcik ayah ada perempuan lain selain mak. Lelaki tak guna ni patut dipukul. Mari di sini. Saya betul tak buat, abang. Saya bersumpah. Saya cuma sentuh perempuan itu je. Dan sekali tu je. Jadi awak tak nak 5 anak sendiri? Dulu kenapa bertunang dengan Jiang Yushan? Jika tahu. Apa yang kau tahu? Anak Cik Jiang memang anak Jing Chen? Saya dah cakap. Masa pertama kali jumpa dia, saya rasa macam kenal. Dia juga nampak cantik. Jadi kita perlu buat apa sekarang? Hei, abang. Abang, nak pergi mana? Kamu bertiga ikut saya. Maafkan saya sebab buat Dewa you risau. Hanya Selestina yang perlu minta si. Saya tahu siapa ayah kamu, tapi tak nak kamu saling kenal. Ini bukan salah kamu. Ini salah saya. Saya tak patut buta mata. Sampai isteri dan anak sendiri pun tak kenal. Ibu abang.
Kenapa nama sawah kini sini? Saya datang jumpa abang. Lepas jumpa awak, saya rasa semakin sihat. Jangan main-main. Wak milik saya, Cer. Anak yang ini juga milik saya. Peraturan pertama Undang-Undang Keluarga Si. Yang jadi ke orang yang bersyukur dia bertanggungjawab. Macam mana awak tahu? Orang yang boleh buat hati saya berdebar bukanlah orang sembarangan. Apa yang berlaku? Kenapa ibu pilih Pakcik sebagai ayah kita? Kita silap tentang ayah kita dulu. Pakcik sebenarnya ayah kandung kita. Pakcik itu ayah. Ibu memang salah. Anak-anak, ibu minta maaf. Saya sudah siapkan cincin nikah. Ling Ling, kawinlah dengan saya. Anak Wan Ken terturukan kemas barang. Uruskan jenazah ayah kamu.